Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan share tentang bagaimana nak buat modul pembelajaran PDPR. Okey, semua maklum bahawa cikgu-cikgu semua dah maklum dah bahawa bila kita nak bina modul pembelajaran secara sistematik, dia mesti yang pertama kita tengok dekat sini mesti ada sasaran muridnya, kemudian tajuk, kemudian objektif pembelajaran, bukan standard ya, objektif pembelajaran. Mana nak dapat ni? Daripada standard. Dalam, kalau cikgu tengok CIDS, dalam CIDS tu cikgu take standard pembelajaran dia akan keluar, tetapi objektif pembelajaran cikgu kena tulis sendiri. Okey, kemudian ada tempoh pelaksanaan modul kita, kemudian ada nota berkaitan. Nota ni mestilah membantu untuk mendapat objektif yang kita kendaki. Okey, kemudian aktiviti yang kita nak buat. Aktiviti ni mestilah relevan juga dengan objektif pembelajaran. Okey, dan juga last sekali adalah pentaksiran. Okey, pentaksiran akhir sekali. So yang dua ni mengedar modul dengan semakan ini kerja cikgu. Tetapi 7 perkara yang perlu ada dalam modul sampailah pentaksiran. Okay, so kita tengok satu-satu. Okey, jadi yang pertama, ada yang tanya arahan ni nak duduk kat bawah ke, nak duduk kat atas ke, nak duduk kat mana ke. Janji dia ada arahan dengan jelas. Okey, so apa arahannya? Arahan yang pertama tu mestilah murid-murid ni dia boleh baca. Kita ubah sikit. Dia boleh baca objektif pembelajaran. Okey, sebab bila kita bersemuka pun kita mesti cakap apa objektif kita hari ini. Kemudian dia kena faham nota yang kita bekalkan. Nota yang dibekalkan bukanlah nota yang telah ada dalam buku teks, tetapi nota yang diperlukan untuk dia dapat objektif tu, dan nota tu tak ada dalam buku teks. Okey. Aktiviti pembelajaran. Aktiviti ni mestilah yang kita buat untuk dia ikut langkah yang kita nak bagi. So, dan akhir sekali yang keempat tu adalah pentaksiran yang kita nak buat. Okey, pentaksiran ni jangan cikgu keliru. Setiap kali ada PDP mesti ada pentaksiran. Yang tak ada mungkin TP. TP kalau memang pembelajaran hari itu boleh kita letak TP, maka kita letak. Tapi kalau tak boleh, jangan letak dulu. Tapi adakah pentaksiran berlaku? Ya, pentaksiran berlaku. Okey, kalau cikgu buat secara hard copy, maka cikgu suruhlah murid tu hantar balik dekat pondok jaga. Dan saya tengok kebanyakan sekolah pun memang dah sediakan semua laci-laci untuk murid-murid hantar modul ini. Tapi kalau cikgu kata semua murid cikgu ada Telegram, maka cikgu boleh hantar modul cikgu ni dalam Telegram murid, dan murid pun akan hantar balik hasil kerja cikgu tu dengan dia ambil gambar dan dia hantar balik dekat kita. Okey, itu kaedahnya. Okey. Next adalah kita tengok apa yang perlu ada tadi. Yang pertama yang perlu ada ialah sasaran. Ni sasaran tingkatan 1. Okey, ni contoh saya ambil contoh RBT tingkatan 1. Okey, tajuk. Okey, yang pertama tadi ada sasaran, yang kedua ada tajuk. Tajuknya saya ambil tajuk lakaran pictorial. Okey, yang standard pembelajaran ni tak perlu ada dalam modul murid. Ni saya nak cerita macam mana saya keluarkan standard pembelajaran ini menjadi objektif pembelajaran yang jelas. Yang perlu ada ialah objektif pembelajaran, bukan standard. Okey, so objektifnya yang pertama, saya nak murid boleh menyenaraikan 2 teknik lakaran pictorial. Okey, itu yang pertama. Kita ada 3, saya nak 2 saja. Okey, menghasilkan yang kedua, menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D. Okey, yang saya pilih ialah segi 4 tepat. Okey, dengan mengaplikasikan
teknik lakaran oblik. Saya pilih dah dia. Saya tak buat tiga-tiga tu. Saya pilih satu je, oblik saja. Dan yang ketiga, dia boleh melabelkan lakaran. Yang saya nak apa maklumat dekat lakaran tu, ada 2 elemen, ada satu prinsip, ada satu bahan, ada label satu fungsi dan murid boleh mewarnakannya. Okey. Untuk murid buat lakaran ini, modul yang saya buat ni saya nak dia dalam masa seminggu. So, tempoh pelaksanaan dia ialah 2+2. So, 4 waktu lah. Okey, jadi itu tempoh. So, dalam modul kita mesti ada sasaran, tajuk, objektif pembelajaran, tempoh pelaksanaan. 4. Okey, ada 3 lagi yang belum. Kita tengok yang kelimanya apa? Yang kelimanya ialah nota. Okey, nota yang kita masukkan dalam modul kita adalah nota yang tak ada dalam buku teks. Contoh saya bagi lakaran oblik. Apa yang dikatakan lakaran oblik? Contoh lakaran oblik, contoh lakaran isometrik, dan contoh juga lakaran perspektif. Sebab perspektif ni kita ajar 3 perkara. 1 titik, 2 titik dan 3 titik. So saya tunjuk contoh keadaan lakarannya. Okay, yang kita katakan teknik itu. So ada lagi notanya. Okay, so kaedah asas lakaran tu ada 2. Yang itu ada dalam buku teks tapi dia tidak bercerita, dia tak tunjuk dalam bentuk macam tu lah. Okay, so dekat sini cikgu boleh tengok bahawa nota tambahan yang murid boleh tengok, dia kena rujuk buku teks RBT tingkatan 1 muka surat 74 dan 75 untuk penerangan terperinci, dan juga buku teks muka surat 76 tentang langkah melakar lakaran oblik. Okay. So saya tunjuk juga macam mana kita pindahkan dalam nota macam mana kita pindahkan daripada 2D jadi 3D. Contohnya kalau kita nak trapezium, 2D trapezium tu bentuk dia dan pergi ke 3D bentuknya macam ini. Okay, so kita ubah dia menjadi katalah saya nak kata handbag. So saya lukis handbag menggunakan bentuk 3D ni, dia jadilah handbag. Ini adalah contoh nota yang kita letak kat murid. Okay. So kita letaklah sebab bila kita cerita budak mesti boleh melabel, kita tunjuk contoh macam mana nak label. Okay. Next adalah kita tengok yang keenam, iaitu aktiviti. Yang ni yang paling penting. Yang ni yang paling penting dalam modul kita. Okay. Aktiviti ni mestilah dapat menjayakan objektif yang kita kata. Okay. So arahan kena jelas. Aktivitinya melakar produk 3D berdasarkan bentuk segi 4 tepat. Saya hanya pilih satu bentuk iaitu segi 4 tepat. Apa dia arahan dia? Okey, murid mesti menyediakan pensel 2H, pensel HB, pemadam dan kertas A4. Okey. Kemudian kita bagi amaran pula. Kenapa? Jangan guna pembaris. Kita ajar dia. Okey. So langkah dia kena bacalah apa dia. Yang pertama tu. Okey. Langkah kedua apa dia kena buat, ikut langkah yang kita bagi tu. Sampai langkah ke-6. Okey, dia ikutlah satu-satu dalam A4 yang dia sediakan. Kemudian sampailah langkah akhir sekali iaitu langkah ke-8. Inilah aktiviti dia untuk seminggu itu. Okey. Kemudian bila dia dah boleh melakar, dia dah boleh buat dah kotak tisu tu. Okey. So kita tengok apa langkah seterusnya. Okey, seterusnya ni adalah pentaksiran. Kita nak tahu tadi dah kita bagi nota dekat dia tadi, boleh tak dia jawab soalan yang berdasarkan objektif tadi yang kita tanya dekat awal tadi. So soalan ni mesti boleh mentaksir objektif kita. Okey. Dan soalan
Yang keempat, yang ini betul-betul jika dia nak capai TP3. So yang ini juga kita kata guna kertas A4. Okey. Dan kita bagi juga segi empat tepat, tapi segi empat tepat kita tadi meninggi. Yang tadi segi empat tepat kita lebar. Okey. Jadi kat sini saya minta dia lakar satu produk beg tangan. Okey, nota kita tadi beg tangan trapezium. Ni saya tak nak. Saya nak segi empat tepat tu tapi dalam keadaan dia tinggi ke atas, nakkan produk beg tangan. So dia mesti ada maklumat-maklumat yang ada dalam yang saya nak tu. So mesti berwarna lah. Okey, itu soalan latihannya. Okey, cuba kita tengok. Okey, ni contoh hasil kerja murid untuk aktiviti tadi. So contoh satu kita tengok dia bubuh siap nama dah. Tisu roda impian. So dia letak elemen. Tapi kat sini dia tak warnakan. So tak apa sebab ni dalam aktiviti. Dan kalau kita tengok kat sini pun sebenarnya kita dah boleh dah bagi TP3. Okay. Next contoh yang kedua tu. So dia ada guna ice cream stick. Dia bahasa Inggeris campur sekali, bahasa Melayu semua sekali lah. Jadi dia letak. So dia ada guna unsur-unsur render dan sebagainya. Ini antara contoh yang murid hasilkan. Okay. So kita tengok pula contoh hasil kerja murid bila kita buat pentaksiran yang saya suruh buat beg tangan tadi. Okay. So contoh satu tengok beg tangan dia gunakan segi empat tepat tu juga. So dia pewarnakan sekali. Jadi yang ini yang kita letak. Okay, contoh dua tu nampak tak dia tidak label. So kalau kita nak bagi TP dekat dia, kita minta murid itu bagi balik dan dia labelkan sebab TP ni ada pentaksiran ni bukanlah dalam bentuk peperiksaan. Okey. So selesai sampailah pentaksiran. So ingat jangan lupa pesan pada murid apa dia. Kalau kita buat dalam bentuk hard copy, sediakan ruang untuk dia bertanya dan kita jawab dekat situ untuk kita bagi balik dekat dia. Kalau dekat dalam grup Telegram ke grup WhatsApp ke, cikgu boleh jawab balik dekat situ juga on the spot. Dan cikgu jangan padam semua bukti yang cikgu buat PDPR dalam WhatsApp, dalam Telegram. Jangan cikgu padam, cikgu simpanlah. Okay, so saya ingat itulah perkongsian saya tentang bagaimana nak bina. Itu hanyalah contoh untuk bina modul PDPR. Okay, sekian. Terima kasih.